hari tu saya ada sentuh sikit berkenaan dengan takdir ni. Saya dah ambil contoh sekolah-sekolah tahfiz. Okay. Isu kebakaran sekolah tahfiz ni, saya pun terkejut beruk juga. Okay. Pada tahun 2015 hingga 2017 sahaja ada 200 lebih kebakaran dekat tahfiz. 2 tahun je. 200 tahfiz bukan 200 kebakaran. Di 200 tahfiz dalam 2 tahun saja. Okay. Of course ada orang mendakwa ada sabotage. Okay. Ada pihak sabotage. Itu dakwaan besar tu. Siapa yang sabotage? Atas tujuan apa? Okay. Kalau tak ada bukti janganlah. Yang pastinya ada kebakaran ni daripada jabatan bomba sendiri yang keluarkan statistik itu. Dan saya menyaksikan sebuah dokumentari tentang tahfiz yang terbakar pada 2018 tak silap saya, yang 23 orang meninggal. 23 pelajar meninggal. Ini bukan benda main-main nyawa orang, nyawa anak-anak. Bila diperiksa, rupanya tahfiz tersebut tidak ada piawaian keselamatan kebakaran. 2017, sorry. Ini apa yang dikatakan oleh dokumentari itu. Kalau dokumentari itu kata benda salah, saya minta ustaz tu sue tersebut, sue dokumentari di Netflix itu. Sue it. Okay. Sebab tu kenyataan yang dahsyat bila dia kata, sebab ustaz tu bertanggungjawab. Dia penjaga tahfiz tu, dia pengurus. Dia tak siapkan sistem piawaian keselamatan kebakaran. Exit route patut ada 2. Tapi sebab dia ada buat penambahan bilik dan sebagainya, the second route tu tertutup kalau tak silap saya. Begitulah. Senang kata tak capai piawaian. Kalau tak capai piawaian, patutnya jangan buat. Sabar dulu. So dia kata, oh, bukan murah nak buat tangga, bukan murah nak buat ni, $5,000 dia kata. So bila tak cukup duit, buat juga kenapa? Sanggup. Akhirnya 23 nyawa terbang. Ni kami nak faham. Dan saya marah bila saya tengok kenyataan dia. Ni saya dengar sendiri dalam dokumentari dia kata, ni takdir Allah. Lepas tu dia siap kata, Allah pilih saya. Allah pilih saya untuk melalui musibah ini sebab Allah tahu saya mampu. Aku kalau family budak-budak yang meninggal ni, aku tak tahu macam mana aku akan react. Salah satu keluarga kata dia tak minta maaf sampai ke hari ni. At least Januari 2022. Tak minta maaf kepada mereka. I mean, tell me the truth. Kalau dekat Jepun, apa pengurus tu akan buat? Bunuh diri. Kalau dekat Jepun, dia akan commit suicide. At least pun dia akan letak jawatan. Sebab dia pengurus, dia tak boleh kata, oh ni bukan salah saya ni berlaku pengkhianatan. No, kalau you dah siapkan piawaian kebakaran, dah capai, tapi ada orang mengkhianat berlaku kebakaran, tak ada orang akan salahkan you. Lepas tu, janganlah salahkan takdir. Dan yang sedihnya, ada keluarga mangsa pun, ni dah takdir, saya redha. Dan saya tak nak tahu perincian dia. Tak boleh. Itu bukan redha. Redha adalah awak tegakkan keadilan untuk, sorry lah, orang mungkin kata, ustaz, ni bukan keluarga ustaz, kenapa ustaz nak masuk campur? Tak, saya hanya nak betulkan maksud takdir dan redha tu. Selagi tak betul tu, kita punya dealing with things akan jadi salah. Rumah terbakar, anak aku meninggal, redha, takdir. Yes, redha is one thing. You redha dengan ketentuan Allah. Tapi dengan perbuatan manusia yang neglectful, macam mana nak buat postmortem kalau saya dah redha dan takdir? Adakah awak akan salahkan sekolah? Salah satu interviewer tanya, adakah awak akan salahkan sekolah sebab berlaku juga kebakaran pada beberapa puluh tahun lepas? Yang ditanya ni kawan dia meninggal kebakaran tu. Adakah awak akan salahkan sekolah? Tak, saya tak akan salahkan sekolah. Bila kita kata menyalahkan sesuatu, bukan kita tidak menerima takdir dan redha, itu cerita lain. Ini orang kena bezakan ini. Kita terlalu mudah untuk kata redha dan takdir. Ni redha, saya ni takdir Allah. Saya redha, ni takdir Allah. Redha adalah berkenaan perkara yang dah berlaku. Bukan berkenaan perkara yang awak boleh buat sesuatu tapi awak tak nak buat.
Faham beza dia? Katalah anak awak kena rogol dengan orang yang ternama, contoh. Okay? Boleh tak awak kata, saya redha lah ustaz, nak buat macam mana? Itu bukan redha itu. Saya yakin anak awak pun akan kecewa dengan awak sebenarnya dalam hati dia. You as a father, I want you to stand up for me. Betul? Bapa pula cepat-cepat redha. Nak buat macam mana? Redha. Fight till the end. Lawan sampai habis. Ini maruah keluarga you. Kenapa saya marah? Sebab saya dengar cerita-cerita macam ni. Dan saya puji mereka yang fight till the end. Tapi ada yang tak nak fight till the end. Dah lah budak tu jadi mangsa, mak ayah. Apalah, susah ustaz. Polis pun tak layan, ni pun tak layan. Then there are other ways to do it. Make it big. Pergi ke social media. Cari orang yang boleh bantu. Jangan terus retreat. Itu salah faham takdir. Itu saya nekankan isu takdir ini. Kita ada salah faham yang serius pada isu takdir. Sehingga kita tak serius dengan kehidupan. Tak nak buat yang terbaik semampu kita. Kita buat acah-acah macam tu saja. Padahal we can do more. Ini jemputan saya untuk kita cek balik, muhasabah balik. So apabila Prof Mahmud Zudi keluarkan isu pasal pondok-pondok ni boleh ada potensi untuk melahirkan ekstremis. Betul kan Ustaz? Begitu kenyataan dia lebih kurang. Kita janganlah cepat-cepat melompat kata ekstremis keganasan fizikal. Tak, ekstremis ni macam-macam. Taksub ekstremis. Malas fikir pun adalah ekstremis juga. Betul? Malas kaji ekstremis. Tak boleh minta dalil. Itu ekstremis tu dalam agama. Jangan minta dalil. Tak boleh minta dalil. Marah orang minta dalil. Itu ekstrim itu. Saya nak tanya, sebab tadi Ustaz cerita pasal takdir tu berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan tahfiz ni kan. Saya to be fair, untuk saya kena tanya Ustaz balik lah. Ya. To be fair, Ustaz tonton dalam dokumentari tu, takkan pihak polis ke tak ada pendakwaan terhadap mudir tahfiz tu. Okay. Takkan Dia tengah penghakiman sekarang ni. Tak selesai lagi. Macam tu. It's ongoing. Cuma latest ni Januari 2022 ni ada keluarga timbulkan balik isu. Duit derma kami tak dapat 1 sen pun. Sebab orang kasih banyak. Kan bila kebakaran tu berlaku, orang kasih banyak. Dia orang kata dia orang tak dapat. Saya tak tahu lah betul ke tidak. Tapi dia kata sampai hari ni kami tak dapat permintaan maaf pun. Dan ini adalah tuduhan yang berat Ustaz tu sebut tak boleh diam dia tak boleh diam je macam tu. Orang kata awak ni tak bertanggungjawab. 23 orang meninggal dan awak tak minta maaf. Uish, itu gila tu bagi saya. Yes. Tak, saya nak sambungnya. Adakah saya nak tanya pasal Pusat Hafiz yang membuat Pusat Hafiz ni, adakah mereka memang kena ada lesen nak buat Pusat Hafiz, kena ada capai piawaian? Saya cadang tengok dokumentari tersebut. Kenapa saya percaya dokumentari itu? Sebab dia interview pegawai-pegawai tinggi daripada JAKIM. Dia kata nak buat tahfiz ni dia ada loophole dalam undang-undang. Tahfiz ni dia bukan private school dan dia macam boarding school macam tu. So dia tak perlu capai piawaian tertentu untuk buka. So adalah orang dalam JAKIM yang cuba untuk amend the laws supaya mereka ni pun kena submit macam-macam benda sebelum dapat yang buka. sepatutnya berlaku. Yes, sekarang ni kita tengok macam mudah sangat. Semua orang buka tahfiz. Datuk-datuk yang kaya-kaya nak cuci duit, yang nak, kita bukan cuci duit, yang nak bertaubat, kan? The shortcut is, mana tahfiz nak perlukan duit? Kasih duit, hambur duit. Saya cadang pos lah dulu. Pembinaan tahfiz ni pos. Duduk muhasabah, fikir masyarakat kita perlu apa sebenarnya? Apa yang kita perlukan? What do we actually need? Buka tahfiz macam tu ke? Apa masyarakat kita perlu? Kita punya kadar kemiskinan teruk negara ni. Orang Melayu kita kemiskinan masih teruk. Daripada zaman Zakbar, Ungku Aziz, isu kemiskinan diulang-ulang tak selesai sampai ke hari ini. Kita punya penguasaan aset makin kurang. Tanah rizab kita makin kurang. Kita sibuk buat tahfiz, buka tahfiz. Dan tahfiz apa sumbangan dia kembali kepada masyarakat? Saya tak kata tak ada. Jangan sensitif sangat Saya kata tak ada. Tapi kita mestilah ada cap untuk keperluan hafiz kita. Berapa banyak hafiz yang kita perlukan sebenarnya dalam negara ni? Berapa banyak thinker yang kita perlukan? Berapa banyak ahli fikir yang kita perlukan? Berapa banyak ahli perniagaan Melayu yang kita perlukan? Ahli perniagaan kita sangat ketandusan.
Kenapa kita tak buat institusi wakaf untuk lahirkan peniaga? Orang kita bukan tak ada duit. Buat masjid berlambak, buat tahfiz banyak, millions keluar. Tapi kenapa tak buat institusi pendidikan perniagaan contoh? Khas perniagaan. Wakaf. Itu dia under wakaf. Ada, saya tak kata tak ada. Kerajaan ada buat. Tapi buat juga secara private. Tapi kalau promote orang tak nak sumbang. Kalau keluar setiap batu bata kan akan orang akan ini aku jalan masuk syurga ni kan. Kalau aku sedekah dekat pondok ni, dekat tahfiz ni, aku masuk syurga ni. Boleh tak kita setiap batu bata yang awak buat untuk institusi akan melahirkan peniaga-peniaga Melayu yang kita kata world class, mengikut teknologi terkini, melakukan bisnes, awak akan dapat pahala di akhirat insya-Allah. Ini pakai idea Ustaz buat. Tak apa, silakan. Atau buat library dekat kampung, kan? Dekat kampung, buatlah library. Library sidang kalam insya-Allah. Kalau ada sumbangan, kita buka library dekat kampung. Dan kita galakkan budaya membaca. Itu pun sumbangan pada umat, itu pun sumbangan pada masyarakat. So saya minta lah, ustaz-ustaz kita takkanlah tak ada idea lain. Kan? Saya tahu nak sumbang, tapi banyak lagi benda lain yang kita kena buat. Yang memerlukan lah. Kan? Dan banyak rakyat kita sekarang ni, recession is coming next year. Finally Tengku Zafrul acknowledge. Banyak orang dah kata sebenarnya kita dah recession pun kalau fikirkan betul-betul kan. Teruk ekonomi kita ni, khususnya orang Marhain dah teruk betul dah. So patutnya declaration of recession tu entahlah, bagi saya macam patut awal lah. Dia kata next year baru akan start tau. Menakutkan juga tau, next year baru akan start recession. So the community is not doing well. So ustaz-ustaz yang sayangkan agama, korbankanlah awak punya kemewahan, awak punya nak welfare ke apa ke, nak rumah besar ke apa benda, korbankanlah. Tapi kalau itu datang dari harta awak, tak ada masalah lah, tafadhal lah. Datang dari bisnes awak sendiri, tafadhal lah. Tapi jangan kau duk keruk daripada duit sumbangan. Lepas tu rasa layak untuk ambil daripada duit sumbangan orang untuk manfaat diri sendiri.